نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Menghadap Duli yang teramat mulia Tuanku Said Faizuddin Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail, Raja Muda Perlis, Atik menjunjung kasih atas kesudian Tuanku untuk berangkat ke dalam majlis ini. Walaupun Tuanku ada majlis yang sebenarnya Tuanku datang majlis lain, tapi sudi untuk hadir dalam majlis ini. Menjunjung kasih banyak Tuanku. Mohon berkenan Tuanku untuk memulakan tazkirah ringkas insyaAllah pada malam ini, yang dikasihi Profesor Dr. Muhammad Hanizu bin Maknur, pengusi dari Ustaz Muhammad Nur Khairan Nordin, hadirin dan hadirat sekalian. Saya sebenarnya ucap terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat di sini, Ustaz Khairan dan lain-lain yang banyak kali dah jemput ke sini, tapi saya tak, sejak datang sebulan ni belum ni baru datang. Saya banyak di London Central Mosque kerana saya nak sonok tengok masyarakat lain kan, dia orang di sana dan berkenalan dengan orang sana dan masyarakat dan program-program mereka. Salah satu benda yang menarik dalam perjalanan kita berjalan ni, tuan-tuan sebahagian dah duduk sini, tuan-tuan dan puan-puan duduk di sini, ada kebanyakannya pelajar seluruh dunia ni, pelajar Malaysia ada. Saya bila tengok kadang-kadang mereka balik ke Malaysia, kita tanya mereka, orang kat, saya dulu di Jordan, orang kat Jordan buat macam mana benda ni, dia orang tak tahu. Pasal dia orang duduk dengan orang Malaysia. Pelajar Malaysia di Mesir kita ada 5,000 lebih. Kita tanya mereka, orang Mesir buat macam mana benda ni, dia tak tahu sebab dia bukan salah kat sini, yang ni pun bagus juga, tapi dia sentiasa 24 jam dengan orang Malaysia. Jadi dia tidak tahu culture tempat tertentu. Berjalan pergi ke suatu negeri dan melihat adalah satu benda yang besar yang disuruh oleh agama. Sebab itu dalam siapa belajar hadis, kita akan lihat ada tokoh-tokoh dalam bidang hadis. Ahlul hadis kena ada rekod yang dia dipanggil sebagai rihlah fi talabil hadis, rekod kembara di dalam menuntut ilmu hadis. Sebab itu dia nak tahu tentang hubungan sejauh mana hadis itu sahih, yang disebut sebagai change of narration ataupun sanad tu sahih. Bagaimana dia nak tahu bahawasanya antara rawi dan rawi itu memang bertemu, narrator dengan narrator tu bertemu. Dia tahu dia banyak ciri lah. Salah satunya yang penting dia kena tahu di sudut zaman, dia sezaman dengan orang tu. Kemudian dia punya possibility untuk jumpa tu ada. Tak bolehlah kalau kawan tu mati masa dia umur 5 tahun, kemudian dia tiba-tiba memberitahu saya telah meriwayatkan daripada si A, sedangkan kita cek si A mati masa dia 5 tahun. Tak bolehlah. Tapi salah satu lagi cara nak tahu, di samping syarat itu, syarat yang lain ialah di mana negeri yang dia pergi mengembara. Misalnya ada rawi, dia tidak pernah keluar daripada negeri tertentu, kemudian ada orang bagi tahu bahawasanya dia ambil daripada rawi itu, tapi rekod dia tak menunjukkan dia pergi ke negeri itu, maka kita menganggap bahawasanya itu satu pembohongan ataupun dianggap sebagai terputus riwayat tu. Kita nak tengok macam mana cara wording yang dia gunalah. Kalau dia kata aku telah mendengar daripadanya, dia bohong lah. Umpamanya Imam Malik, dia hebat tapi dia guru dia semua di Madinah, dia tak keluar. Al-Bukhari kata aku sampai tak boleh nak bilang berapa kali aku keluar masuk Baghdad. Banyaknya mengembara Basrah, Kufah. Ada alul hadis yang kerana satu hadis dia dengar di Basrah, dia tanya daripada mana kau ambil hadis ni? Dia kata daripada satu rawi di Kufah. Dia pergi ke Kufah. Dia kata daripada mana kau dengar hadis ni? Dia satu rawi daripada
Madinah, dia pergi Madinah. Daripada mana kau dengar ni? Rawi daripada Mekah, dia pergi Mekah. Sampai di Mekah tanya, daripada mana kau dengar ni? Daripada satu rawi di Khurasan. Pergi Khurasan jauh, tapi untuk satu hadis pergi. Dia tanya, kau dengar mana? Dengar mana? Daripada rawi belakang rumah kau lah, orang kampung kau. Dia nak cari dia punya connection dia tu, sambungan dia tu. Pergi tanya orang tu, kau dengar daripada mana? Dia kata, aku tak dengar daripada mana. Dia kata, saja aku buat hadis ni nak bagi galakkan orang semayang qiyamul lail. Semayang tahajud tu dah ada dah fadilat dia, tapi dia tak puas hati, dia nak buat hak dia punya. Jadi dia pun terpaksa naik atas mimbar dan istihad, fulan bin fulan pendusta. Maka ahli hadis pun catat nama dia, fulan bin fulan pendusta. Bila-bila saja dia riwayat hadis, out riwayat dia. Dan saya nak cerita tentang kembaran. Balik pada Quran, Quran sebut tentang apa tentang kembaran? Kita berjalan tengok di tempat bawah. Quran kata, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Afalam yasiru fil ard, tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi, di bumi ni, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, maka adalah bagi mereka qulub, jantung hati yang mereka itu berakal dengannya. Ini satu lagi research yang kita tengok sekarang, ada perbincangan panas di kalangan saintis juga. Sebenarnya manusia berfikir di kepala dia ke di jantung dia? Dan ada beberapa research yang keluar kata fokus utama dia di sini. Tapi Quran kata, tidakkah mereka berjalan di bumi dan bagi mereka itu jantung yang mereka berakal dengannya. Quran kata dia berakal dengannya. Maksudnya manusia akal kita selalu tunjuk dia ni akal. Tapi Quran kata akal ialah satu imbangan yang membolehkan manusia itu menimbang antara yang baik dan yang buruk. Allah kata, takkah mereka berjalan di bumi dan bagi mereka itu akal, yang bagi mereka itu jantung hati yang mereka, kita sebab jantung hati lah, susah nak terjemah Melayu ni. Saya kan Melayu suka kata hati, sebenarnya tak betul. Heart ni jantung. Orang putih betul lah, in my heart kan. Orang Melayu ni masalah lah, dia kata hati ni liver, lain. Quran kata kulub tu jantung. Terjemahan Inggeris tak ada masalah. Saya tanya orang Cina pun okey terjemahan dia. Tapi orang Melayu sebab tu dia bila heart attack dia terpaksa pergi cari hati. tak. Dia terpaksa, dia heart attack dia cari jantung jugalah. Cuma sakit hati dia cari hati. Tapi Quran kata jantung mereka kan, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Ada jantung yang mereka berfikir dengan, au adhanun yasma'una biha, ataupun telinga yang mereka mendengar dengannya. So bila orang berjalan, dia tengok, dia fikir, pasal apa jadi macam ni? Kenapa orang buat macam ni? Apa nasib mereka? Kadang-kadang kita tak fikir, tapi kita tak tengok untuk kita fikir, tapi kita dengar cerita orang. Orang cerita dulunya di sini. Kita tengok di sini ada John Ark, kita tengok ada macam-macam sejarah sini, kita dengar cerita kan. Magna Carta, banyak lagi sejarah UK, sejarah British ni yang kita dengar. Sekarang mungkin kita tahu isu Scotland dengan England, dan banyak lagi benda yang semua manusia akan tahu tentang sejarah manusia. Sebab tu rahal kembara bagus, tapi kembara kena benar lah. Ada pengembara yang tak apalah saya sebut lah, ada pengembara dalam terkenal tapi tak berapa benar, seperti Ibnu Battutah. Kita terjemah Rihlah Ibnu Battutah kan, sangat terkenal. Tapi Rihlah Ibnu Battutah ada banyak cerita-cerita yang kadang-kadang tak benar. Saya tak rasa mungkin sama ada pengarang kemudian tokoh tambah, ataupun apa yang berlaku pada Rihlah tu kita tak tahu. Sebab dia sebut banyak tempat yang sebenarnya bila kita tengok balik tidak demikian. Termasuklah dia sebut beberapa kejadian pelik di Indonesia dan seumpamanya. Tidak benar. Salah satunya tohmahan dia kepada Ibnu Taimiyah tidak benar. Cerita tu tak benar, time tu juga tidak benar. Tapi tak apa, Quran kata dengar. Tapi Allah kata
fa innaha la ta'mal absar. Mereka itu bukan buta mata. Sesungguhnya ia bukan isu buta mata. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur, tetapi mereka itu buta jantung yang berada di dada mereka. Manusia berjalan, kita tengok. Tapi kita kadang-kadang kita tengok, tapi kita tak perasan. Dua orang tengok, tapi kita bawa satu benda, kita sebab tu orang uji, kita bawa 10 orang tengok satu perkara. Berapa ramai yang dapat melakukan satu analisis yang baik terhadap apa yang dia tengok? Quran menyatakan bahawasanya bukan buta mata, tapi buta jantung hati. Banyak kejadian dalam dunia ini, kita tengok macam-macam kejadian dalam dunia. Berita, semua orang terima berita yang sama, tapi tidak semua orang dapat menyedari hakikat yang sama. Dan ini satu penyakit yang Quran bagi tahu, bahawasanya Quran bagi tahu penyakitnya ialah, orang utara sebut, saya pernah, tuan-tuan mungkin pernah dengar juga ceramah saya di tempat yang lain, orang utara sebut ghaflah. Ghaflah ni, ghaflah adalah perkataan Arab, iaitu manusia ini lalai. Quran kata walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kami penuhkan neraka jahanam dengan jin dan manusia. Mereka ada jantung hati tapi tidak boleh faham. Mereka ada mata tetapi tidak tengok. Mereka ada telinga tapi tidak dengar. Mereka itu adalah golongan yang ghaflah. Mereka adalah golongan yang cuai. Tengok, macam kita duduk tengok, kita tengok. Lah aku tak perasan, aku dah tengok tadi. Itu ghaflah. Dan semua orang yang balik di akhirat besok, Quran sebut banyak tempat masalahnya bukan tak tengok. Masalahnya tengok tapi tak ambil tahu apa yang dia tengok, tak ambil pengajaran. Berapa ramai orang kita duduk seluruh dunia kan, harap kita buat balik sesuatu pengajaran yang memberi manfaat. Saya nak sentuh satu dua perkara lah dalam masa yang singkat ni, tentang manfaat untuk tengok. Mari di sini kita akan tengok, ada orang, kita pergi masjid lain, ada masjid, kebanyakan masjid ni masjid ada mazhab Hanafi. Di London Central Mosque kita pergi, mungkin dia macam-macam di situ ada kan. Macam orang pergi Mekah kan, dia akan tengok. Orang Malaysia kadang-kadang, ni pasal cakap pasal Perlis kan, bukan nak Perlis bercerita kan. Orang Malaysia pergi Perlis, tengok kadang-kadang orang Perlis tak kunut. Allah, dia balik-balik tulis dalam Facebook, aku semayang di Masjid Kuala Perlis, teruk, tak kunut. Orang Perlis dia kata, apa punya mazhab? Padahal dia pergi Mekah, dia tengok di Mekah tak kunut. Bukan kita tak masak, kita bukan nak argue salah, tak salah tu. Dia pergi Masjid Nabi tak kunut, dia Masjid Madinah tak ada, Mekah tak kunut. Taklah pula jadi masalah. Taklah pula dia tuduh sesat, tak sesat. Dia mari sini kadang-kadang dia tengok, tapi dia kata kat sana tak kunut, tak perasan. Dia tidak dapat melihat keperbagaian dalam dunia Islam. Dan setiap orang mempunyai alasan yang tersendiri bagi diri mereka, dengan dalil-dalil yang mereka ikut. Dan Islam luas dalam hal ni. Kita pergi tengok, saya ada halaqah lepas subuh dengan geng-geng Arab ni baca Quran. Satu orang tu dia mazhab Malik. Dia kata, aku ni duduk negeri aku, dia kata mazhab Malik kami dia tak boleh sapu stokin, kata dia lah. Tapi tengok sini mari dia orang duk sapu stokin. Aku pun sapu juga kan. Jadi dia tanya saya, macam mana? Saya kata, maksud dia perhatilah, masa dia duduk masjid, dia tengok orang lain mari ambil uduk, tak buka stokin, sapu kat atas ya. Saya kata, ada bab dalam hadis al-mashu ala khufain, sapu di atas khuf, dan ada bab al-mashu ala
jawrab atau jawarib atau jawrabain, sapu di atas stokin. Dan ada peruntukan hadis. Bila kita mungkin setengah orang dia mari, dia pergi tengok orang, bila kita semayang di masjid orang, kita tengok dia sapu atas stokin. Jadi kita pun tahu, oh, boleh kau sapu atas stokin dia ni? Tapi kadang-kadang biarlah, masalah dia, bukan masalah aku. Kita setengah orang dia tengok, dia pergi ke internet tulis sapu stokin. Tengok, oh, ada pendapat orang banyak. So kita develop kita punya pengetahuan. So kita tengok, oh, orang datangkan dengan hadis, dengan apa. So kita berinteraksi dan minda kita menjadi lebih luas. Ini faedah kita melihat tempat orang. Satu contoh yang lain, orang Melayu, kita sensitif. Ini saya banyak kali cerita, kita sensitif dengan anjing. Tengok anjing kita takut lah. Tak lagi anjing kena selok, lagi nak kena basuh 7 keturunan lah, 7 ni dengan ayak tanah semua. Jadi kita takut anjing. Kita tengok sini, dia anjing man best friend, kan, dukung anjing. Dan bila ada baru-baru ni, banyak kali dah dialog start, ada orang Melayu bela anjing, semua tulis itu astaghfirullahalazim. Dia Melayu tu pergi bagi makan anjing, dia tarik banyak anjing dia. Ada tengok, ada sampai 10 ekor, 100 ekor anjing dah. Siapa anjing ni dia ambil dah pula. Ni ada budak perempuan mana pegang anjing. Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi dengan Melayu sekarang? Masya Allah, Islam makin tertindas. Macam-macam. Jadi pegang anjing ni satu masalah besar bagi orang Melayu. Dulu orang dulu tengok anjing lalu suruh katok kepala anjing. Baling anjing, baling kan. Anjing tu kadang-kadang lintas, tak buat apa pun kan. Pasal anjing ni bagi dia benda yang agama benci. Tapi itu adalah satu persepsi yang ada dalam orang Melayu, yang kita kadang-kadang kita associate benda tu dengan agama. Tapi adakah itu fakta agama? Ni nak cerita kembara ni, bukan saya nak suruh tuan-tuan tukar mazhab. Nah, kalau kita pergi kepada Quran, pertama kita tengok Quran ada tak cerita pasal anjing? Ada. Dia cerita tentang Ashabul Kahf, kan? Ingat tak? Orang Melayu kata Ashabul Kahfi. Hari Jumaat kita disunatkan untuk membaca surah Kahf. Dan dalam cerita tu, pejuang-pejuang yang lari, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, kami tambah untuk mereka petunjuk. Mereka tu lari dengan kumpulan mereka, lari daripada kekejaman raja yang memaksa mereka keluar daripada agama dan tidur di gua selama berapa? Berapa lama? 300 tahun tidur. Salah satami'atun sinin wazdadu tis'a, 300 tahun dan ditambah 9. Kata ahli tafsir, tambah 9 tu kalau kira berdasarkan Qamariyah, 300 tu kalau dikira berdasarkan Syamsiah, berdasarkan kiraan matahari, satu lagi berdasarkan kiraan bulan. Quran very subtle. Quran kata 300 ditambah 9. Jadi kalau nak tambah 9 pun boleh, tapi dia kiraan, artinya Quran, ada orang kata Islam tak iktiraf kiraan matahari ni. Jangan. Quran iktiraf juga. So bukanlah saya suruh orang kata salah. Apa ni dia tulis Ogos selepas September, salah ni. Kita kena tulis bulan Arab. Boleh juga. Tapi dua-dua dikira. Okey. Mereka lari, dan yang menyertai mereka ada seekor anjing. Dan bukan Israiliyat, bukan cerita tambahan. Quran sebut anjing. Wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit. Anjing dia orang yang duduk sekali dengan dia orang. Jadi anjing ada rekod pernah join apa? Kumpulan pejuang Islam pada zaman itu, dan Tuhan sebut anjing itu. Ahli tafsir kata itulah hebatnya orang yang mulia ni. Anjing yang join mereka pun disebut dalam Quran. Dan kita dengar juga ada cerita lain dalam hadis tentang anjing ke?
wanita pelacur yang memberi minum pada anjing, dan Allah ampunkan dosa dia. Kita kalau bagi makan anjing, bagi makan anjing apa? Quran cerita pelacur. Pelacur ni kira paling teruk lah kerja manusia ni. Anjing ni haiwan yang paling teruk di sisi manusia. Digabungkan dengan dua, pelacur bagi minum anjing. Faghufiralah laha, dia diampunkan Tuhan. Kerana dia kesian kat anjing tu, hampir nak mati. Hadis sahih riwayat Bukhari. So ada dua riwayat anjing, yang anjing sebenarnya tak ada masalah di sudut tu lah, tak payah katok kepala dia lah, kan? Dan ada dalam surah Al-Ma'idah, kita tengok tentang buruan menggunakan anjing. Sebab tu dalam kitab fiqh semua kata kalau nak buru anjing, kalau masa nak hantar anjing, kena bismillah. Kalau dia gigit, haiwan tu dah mati, kira macam sembelihan. Betul dalam semua kitab tafsir surah ni. Ataupun kita panah kan, bismillah kita panah. Ataupun kita guna anjing, ataupun kita guna apa sajalah binatang yang boleh tangkap. Yang maksudnya kita buru binatang buru lah. Yang ni lembu duk tambat kat pokok, hantar anjing pergi apa, tak boleh. Jangan buat lawak macam tu kan. Ni binatang yang tak boleh ditangkap. So kita boleh guna anjing buruan. Dan dia iktiraf di dalam Quran sebut mukallaf. Anjing ni yang dididik. Tapi anjing tu kena dia tangkap untuk kita lah. Kalau kita pergi tengok dia duk makan tu, dia tak boleh. Kita kata go, dia go. Stop, dia stop. Tapi kalau kita kata go, dia duk stop. Kita kata stop, dia duk go, tak boleh lah. So dia mesti menunjukkan bahawa dia memang patuh semakan tangkapan dia dikira. Cuma kita ada hadis. Ada hadis kalau anjing jilat bekas kena basuh 7 kali. Sekali lagi para ulama khilaf. Pasal Nabi kata wulughul kalb, jilatan anjing. Maka dalam mazhab Malik, dia kata itu satu panduan. Dalam sebagian ulama kata hanya jilat, bukan sentuh. Cuma mazhab Syafi'i dia luarkan benda tu. Dia kata jilat tu basah, jadi sentuh pun basah, jadi dua-dua kena basuh 7 kali. Dalam mazhab yang lain kata jilat tak sama dengan badan anjing yang basah, jilat baru basuh 7 kali. Pasal Nabi kata idza walaghal kalb fi ina'i ahadikum, jika anjing jilat pada bekas seseorang di kalangan kamu, falyaghsilhu sab'a marrat, basuh 7 kali, ulahunna bi turab, salah satunya dengan air tanah. So berlaku khilaf bagi pendapat. So artinya kalau betul anjing jilat, basuhlah 7 kali. Ada orang tanya saya, kalau anjing jilat tayar kereta saya, nak buat macam mana? Saya kata agak-agak kalau nak pergi rebuih makan tayar kereta tu, basuhlah 7 kali. Yang tu tak perlulah, benda yang kita nak guna. Jadi kita kalau pegang harta tangan kita dijilat anjing, kita tak salah. Cuma kita tak boleh solat dengannya. Kita basuh sebanyak, bukan pergi ambil tanah tapih. Lepas tu apa? Ini setengah orang kadang-kadang disusahkan fik. Kena pergi ambil air sudut. Basuh yang pertama, lepas tu 6 kali yang kedua, 6 kali yang biasa. Kalau Allah Ta'ala suruh yang selut, padang pasir, dia pun nak cari mana selut. Kan Arab padang pasir, ayat-ayat ni diturunkan. Ya, mana-mana pasir, ambil pasir tu, masukkan air tu, tuang tadi 7 kali habis. Okey. Ini dalam sebahagian mazhab Syafi'i dia luarkan. Boleh tak satu orang ada anjing dalam rumah dia? Ini bukan nak suruh bela anjing, kan? Dengar lah. Mazhab Malik mereka belah, pasal mereka kata rumah bat. Para fuqaha kata tak ada masalah seorang ada anjing untuk jaga keselamatan rumah dia, tak ada masalah. Cuma mereka berkhilaf pendapat kalau anjing duduk dalam rumah. Sebahagian mereka mengharamkan, sebahagian mereka memakruhkan. Sebab Nabi kata yanqus kullu yawm qira'. Setiap hari kurang satu qirat pahala. Qirat ni besar pahala. Sebab apa Nabi larang? Sebab apa sebab? Kata para fuqaha, salah satunya bukan kerana anjing tu nak suruh dibunuh. Kerana Islam ni dia nak supaya kita soal hospitality ni. Bila tetamu mari rumah, tetamu diraikan. Anjing dia suka salak.
Dan bukan semua orang selesa dengan anjing. Maka Islam suruh kita jaga tetamu. Maka dimakruhkan anjing ni sekurang-kurangnya, dan diharamkan oleh sebahagian fuqaha. Tapi saya nak ceritanya, tapi bila kita tengok anjing tepi jalan, anjing kadang-kadang jalan bersentuh dengan seluar kita tak payahlah pergi angkat seluar duk topong tengok basah tak basah. Tak perlu. Basah tak basah tu pun dalam satu mazhab, lagi dia tak jilat kita, dan kita tak perlu sehingga peringkat tu. Ada hadis yang Nabi kata terbatal solat kerana lintasan anjing, menunjukkan anjing melintas masa zaman Nabi, masa zaman Nabi. Jadi saya nak ceritanya, bila kita pergi ke luar negara, kita lihat keluasan fik kita. Kita tak ambil anjing tu lah, tapi bila kita tengok, oh, dulu mungkin kita tengok anjing daripada jauh, orang sini belah anjing, kita pun, Islam pun tak galak maknanya jadikan anjing sebagai pet ni, sebab dia akan mungkin ramai orang tak selesa. Saya pernah tumpang kereta ada orang kan, kita naik kereta tu, bau anjing ni, bau tengit, dan kita kadang-kadang baju kita pun habis dengan bulu-bulu dia. Maka di sudut itu makan dia. Tapi saya nak cerita ni keluasan fiqh, keluasan fiqh apabila kita berjalan. Kita lihat, dan kita lihat budaya negara orang. Dan ini penting untuk memahami persekitaran yang berbagai. Saya tengok sekarang ni kita ada masalah budaya kan. Isu, ambil isu tentang besar sikit, isu ISIS. Okay, sebahagian pelajar ramai tanya pasal isu ISIS. ISIS dan satu lagi apa? ISIL kan. Saya ingat orang Malaysia yang pergi memang ramai. Masa awal isu ni, kebanyakan saya pergi tempat mana pun mesti orang akan tanya, budak-budak muda akan tanya, saya ni nak pergi macam mana. Saya tengok kemarin ada dalam Facebook kata, Alhamdulillah, insyaAllah akan syahid dalam masa tahun ini juga. Berbondong-bondong, semampu mungkin orang Malaysia, orang muda pergi. Sebab ada sebab lah. Sebab ada macam-macam wartawan daripada Spain dia tanya saya, dan kemudian banyak media. Saya kata sebabnya ialah, sebelum pergi pada isu, pertama Amerika, kerana polisi dia yang telah menyebabkan orang rasa frust, dan orang tak tahu nak buat macam mana. Lalu orang mengambil tindakan yang di luar daripada rasional. Pasal kita tengok sana kena bunuh, rakyat Syria kena bunuh, yang ni kena bom, rakyat Palestin kena bom. Orang tak tahu nak buat apa. Tengok berita tension, perasaan membuak-buak. So orang rasa macam we have to fight, tak boleh duduk saja. So ini menyebabkan tindak balas ni. Cuma saya nak cerita satu benda. Apabila, tak tahulah sejauh mana berita ni sahih tak sahih kan, kita tengok dua-dua pihak. Satu yang berada di satu budaya yang benda kematian ni biasa. Tiap-tiap hari dia tengok orang mati pasal orang bom, Amerika bom dia, orang lain bom dia. Lalu bila dia beheading orang, dia sembelih orang, dia dalam Islam ada beheading. Kerana hukuman bunuh balas ini, tapi untuk orang yang layak mati. Islam dalam rekodnya memang pancung. Yang dia orang buat tu slaughtering sebenarnya, sembelih. Dalam Islam dia pancung. Kalau kita tengok ada satu berita tunjuk macam mana Amerika cadang untuk lebih pantas hukuman mati, capital punishment yang dia nak buat. Sekarang di injection dia nak ganti dengan cabut kepala. Ada alat dia boleh cabut kepala. Itu lebih kejam sebenarnya. Dalam rekod yang ada, dalam riwayat, memang pancung lah. Banyak pancung sebab lebih pantas. Nabi kata, wa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Bila kamu bunuh, hendaklah kamu bunuh dengan baik. Tetapi menjadikan orang lain takut pergi sembelih depan orang, mungkin dia rasa, pertama dia buat tindakan tu, bunuh tu tak betul lah, macam-macam dia bunuh tak betul. Tapi impak yang dia orang telah buat telah memberikan kesan yang sangat negatif kepada dunia luar, terutama dunia barat ini. Kerana bukan semua orang sini yang terlibat dengan peperangan.
Foreign policy kerajaan-kerajaan dia mungkin buruk, tapi rakyat awam di sini yang pergi tolong orang tu, tolong bantuan kemanusiaan, tolong, dia lihat ada orang kena sembelih. Dan mereka yang sembelih ni, sebahagian di samping tak betul benda yang mereka buat, maka kena di dalam Islam ada sembelih, ada potong kepala dan bawa kepala. Pada zaman Abu Bakar Siddiq, ini saya nak sebut satu contoh, jangan tengok orang semua nak buat. Abu Bakar Siddiq dalam riwayat telah dibawa kepala dia, kepala ketua musuh, dia potong, dia bawa pada Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar Siddiq bantah. Dan tentera Islam kata kepada dia, jika mereka dapat kita, mereka buat lebih teruk pada ni. Dan Abu Bakar kata, fastinanu bil fursi wal rum. Apa katanya mereka? Kamu ni nak buat sunnah orang Parsi dan Rom lah. Kamu nak jadikan mereka sebagai contoh teladan kita. Wa innama yakfini al-khabar wal kitab. Cukuplah untuk aku ni bagi tahu surat bahasanya ketua pemberontak tu ataupun ketua yang perang mereka telah dibunuh. Tak, jangan duk bawa fala yuhmal ilayya ras. Jangan bawa kepada aku mana-mana kepala. Tapi Barat hari ni dia faham ini tradisi dengan Islam ni, walaupun baru buat untuk dua orang. Dan itu macam satu sokongan terhadap Islamofobia yang ada, yang mana mereka ni semua akan sangka memanglah Islam ni kaki gaduh betul. Sebab pertama, out of context, salah tafsiran terhadap agama. Dan kemudian melihat Abu Bakar larang ambil contoh teladan orang, tindak balas orang. Jangan kerana orang buat macam tu kat kita, kita buat dia balik, sedangkan itu tidak memberikan mesej yang baik tentang agama terhadap orang lain. Hadirin dan hadirat sekalian, ini adalah beberapa perkara yang mungkin insya-Allah nanti bersiri-siri yang akan datang kita akan perkatakan lagi tentang faedah bagaimana seseorang apabila dia berjalan dan melihat budaya orang lain dan memahami keluasan fiqh. Sebab itu bila mengembara ada hukum khas untuk orang bermusafir. Tuhan bagi hukum khas untuk orang musafir. Dan sebagai orang dia tak mau ambil. Nabi kita sadaqatun tasaddaqallahu alaikum faqbalu sadaqatah. Sedekah Tuhan bagi kat kamu, ambil sedekah. Saya sihat duduk, kita kata ni duduk di hotel baik, oh kan, masa kita berjalan musafir. Tapi Allah bagi Zuhur 2 rakaat dia bagi sedekah. Selain daripada mazhab Syafi'i, di kalangan ahlul hadis menganggap makruh jika satu orang tu buat 4. Sebab macam tak sudi terima pemberian Tuhan. So semayang 2. Dia bagi 2, dia bagi Zuhur 2, dia bagi Asar 2 lagi, Aisyah tak, tapi jangan pula buat subuh satu. Kita ni potong-potong semua. Maghrib dia buat satu rakaat setengah, tak tahu nak pergi jalan kat mana. Tapi ertinya dia bagi kemudahan. Orang yang sapu khuf, sapu stokin ataupun sapu kasut kan, dia bagi 3 hari untuk orang yang bermusafir. Sebab tu tentera Islam, tentera hak masuk hutan kan, mereka kan tak payah buka kasut mereka. Mereka ambil wuduk, mereka pakai kasut mereka, kemudian mereka solat dah. Takkan setiap kali solat tapi buang kasut tentera, banyak kali ikat kan. Lepas tu orang tembak lari tempat kasut ni. Takkan. Dia artinya keluasan fiqh yang diberikan oleh agama. Suatu orang musafir, artinya betapa agama tu suruh orang berjalan. Sebab tu dia bagi peruntukan. Kalau nak berjalan, ambil peruntukannya. Nak musafir, ambil peruntukannya. Ibnu Umar pergi ke Asfahan, dia telah jamak selama Azerbaijan, sebenarnya di Azerbaijan dia telah jamak selama 6 bulan. 6 bulan dia jamak, kerana dia consider diri dia sebagai musafir.
Selagi mana urusan dia tak selesai, selagi satu orang main sini buat bisnes, bila nak balik ni, saya anytime, habis saya balik. Dia musafir. Ini sifat yang Tuhan bagi. Kadang-kadang orang tanya, bolehkah saya tiap-tiap hari sembahyang jamak? Saya kerja orang kat Malaysia kan, bawa bas daripada Johor pergi ke KL, daripada Kangap pergi ke KL. Takkan hari-hari musafir? Musafir. Dah hari-hari ni musafir lah. Takkan hari-hari kot Tuhan bagi musafir, dia tak mau. Musafir bukan kira hari-hari, tak hari-hari. Apabila perjalanan itu melebihi daripada tahap layak sebagai seorang musafir, musafir. Agama kita kadang-kadang macam mana Tuhan itu berada dalam fikiran kita macam mana. Tuhan naklah ada dalam fikiran kita dengan penuh rahmat. Kadang-kadang ada orang tanya soalan kan, saya ni ada buat tersilap hari tu, saya berdosa ke? Kalau dia saya tersilap, macam mana saya nak buat balik, itu okey. Tapi bila dia saya tersilap, saya berdosa. Tersilap lain. Misalnya dia ingat hari tu dia nak puasa macam ni, tiba-tiba dia tersilap. Agama ini mengampunkan al-khata'u wan nisyan, silap dan lupa. Tuhan ni tak akan hukum manusia yang silap. Ada orang tanya kadang-kadang, selalu orang tanya, saya ni masa kecil-kecil dulu bapak saya, mak saya tak buat akikah untuk saya. Macam mana? Dia kata yang pertama habis lah, tak ada lah akikah, buatlah apa, ada khilaf qahar dalam hal ni, tapi buatlah korban pada. Tapi mak kita dia tak buat tu. Dia mak bapak kita walaupun ada hadis, tapi mungkin dia ketika itu susah, tak mampu untuk memiliki kambing dan seumpama. Semua keadaan ini Tuhan ampunkan. Apabila kita mengetahui kelonggaran agama, dia panggil rukhsah. Apabila manusia, semua agama ni semuanya berkaitan dengan sifat rahmat Tuhan. Dia suruh kita semayang pun dengan rahmat dia, dia suruh kita pendekkan semayang pun dengan rahmat dia, dia bagi kelonggaran untuk orang yang sakit pun dengan rahmat dia, dia bagi kelonggaran untuk orang musafir pun dengan rahmat dia. Dan tak mungkin Allah hukum satu orang pada hari akhirat kerana dia tersilap dengan tanpa niat untuk menderhakai Allah Azza wa Jalla. Tak mungkin, tak akan berlaku. Sebab tu dalam Islam kita tahu puasa umpamanya, bangun-bangun tengah hari terlupa kata hari puasa, makan nasi 3 pinggan, air 7 gelas. Lepas pada tu member tu, hei, tak puasa. Allah puasa. Semalam memang kisah Allah, memang nak puasa kan? Tak boleh puasa dah. Kalau 3 dengan 7 tak boleh. Tetap boleh. Puasa tetap sah. Nabi kata sedekah Allah Ta'ala bagi ke dia. Ini kata agama, rahmat. Sebab tu bila kita bawa misi ini dan kita elakkan memahami agama daripada setengah orang, dia rasa lagi keras beragama, lagi dekat dengan Tuhan. Salah. Agama bukan keras lembut. Mana yang menepati dalil agama, itu yang dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang orang dia suka pilih pandangan yang paling susah. Ada 2 pandangan, satu yang mudah, satu susah, dan kedua-duanya ada dalil, dan tak ada siapa boleh kata ini lebih kuat daripada ini. Kata Aisyah, ma khuyran Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal amrayn illa ikhtara aisyarhuma. Nabi tidak diberi pilihan 2 perkara, melainkan akan memilih yang paling mudah antara keduanya. Dan ini keperluan. Saya galakkan tuan-tuan baca buku fiqh ulama-ulama. Pasal di internet sekarang ni, tak baca hukum, pergi ke internet, banyak international scholars yang cakap tentang macam-macam hukum. Baca pandangan-pandangan mereka yang lebih bersifat contemporary, semasa, yang mengubati masalah orang Islam hari ini. Kita di Malaysia umpamanya, sakan, tuan-tuan pun tahu itu ada masalah istihalah. Ya, istihalah khinzir. Takut semua Cadbury jadi cat khinzir. Yalah, bukan kita sokong dia pun. Tapi sedangkan di Europe, di sini fatwa dia lain. Dia anggap benda tu sebagai istihalah.
dengan fatwa majoriti ulama sini 37 lebih menyatakan boleh, tak ada masalah. Semua kombinasi yang ada EE tu no problem, kata orang. Kerana dia telah berubah sifat. Mereka deal dengan benda ni. Mungkin kita di Malaysia kita rasa tak perlu kot, kita ada ganti, it's okay. Tapi kita kena tahu keluasan fiqh yang ada pada setiap keadaan orang Islam. Tuan-tuan mari sini, dia orang kan sini sembahyang Jumaat apa? Sekali, banyak masjid saya pergi di Shepherd Bush 2-3 kali kan. Jumaat, lepas tu semua kena keluar, bagi orang lain pula masuk. Sembahyang pula kan, keluar, bagi orang lain masuk. Ada keluasan. Ruang masjid tak cukup, kadang-kadang tu imam duduk sini, setengah duduk di sana, terlepas pada tak imam. Okey, salat. Dulu kami pernah di Jordan sampai tak sempat. Syekh kata, hatta kalau dia sujud atas belakang kawan dia pun sah. Ruang tak cukup. Agama berinteraksi dengan keperluan manusia. Tuhan bukan datang nak hukum manusia, dia datang supaya manusia taat pada dia. Bila manusia telah tunjuk dia mau taat pada Allah, maka Tuhan memberikan kelonggaran untuk dia. Ini agama. Sebab tu Nabi SAW memurkai orang yang berfatwa tentang agama sehingga menyusahkan orang lain. Dan semua kita tahu, yang selalu kita baca tentang satu orang yang cedera kepala dia, kan? Kemudian dia tanya sahabat-sahabat dia, cedera kepala ni aku berjunub, bolehkah aku tak mau mandi? Oi, kawan-kawan dia kata jangan buat macam tu. Kena mandi. Dia mandi mati. Kejadian pada zaman Nabi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi kata apa? Nabi kata, hampa bagi fatwa salah. Nabi tak kata. Nabi kata, qataluhu, mereka telah membunuh dia. Qatalahumullah, Allah bunuh mereka. Nabi marah semua. Nabi kata, ala inna syifa'ul ain as-su'al, ketahuilah sesungguhnya ubat kepada kejahilan itu tanya. Yang keluarkan fatwa awal tu buat apa? Sebab tu Nabi maafkan Amr bin As. Dia jadi ketua perang, dah lah baru lantik masuk Islam, baru lantik pergi jadi ketua perang. Lepas tu berjunub. Orang lain semua ambil wuduk, dia tayamum. Dia sejuk. Member duduk belakang ni tak puas hati, dia boleh tayamum dia tu. Tapi nak pecah tak boleh, Nabi lantik. Duk semayang pun belakang, tak apa, balik ni kena abang kat Nabi dia ni. Kita sanggup dia ambil ayat dia tayamum. Dan bila dia patah balik, Nabi tanya, pasal apa engkau tayamum wahai Amr, sedangkan orang lain berwuduk? Dia kata, sejuk Rasulullah. Aku teringat Allah kata, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kamu bunuh diri kamu, Tuhan sayang kat kamu. Jadi aku pun tak jadi ambil wuduk. Aku tayamum, sejuk, takut mati. Maksudnya takut sejuk lah, boleh menggugat. Nabi tak jawab Amr bin As. Dalam hadis kata, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gelak pada. Ulama hadis kata iqrar Rasul. Yang dikatakan sunnah ni perkataan, perbuatan juga pengakuan. Maksudnya Nabi akur, dia buat tu betul. So siapa anda rasa mampu, dia tak mampu, dia sejuk je lah. Sebab tu dengan keluasan Islam ini, Islam menjadi agama yang paling pantas tersebar dalam dunia kerana flexibility yang ada dalam Islam. Tapi yang jadi susah orang Islam sebenarnya nak amalkan kerana orang Islam mula memilih pandangan-pandangan yang sukar, yang sebahagian pandangan itu tak ada dalam kitab pun, hanya kerana anggapan orang. Kadang-kadang kita tak sedar kesalahan pandangan, melainkan bila kita tengok orang lain, pasal apa orang lain macam lain lah, maka kita pun pergi cari, oh rupanya dalam hadis ada yang dia buat tu. Ini faedah kepada pengembaraan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan, saya pun dah tengok jam ni takut ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan kepada tuan-tuan di sini di atas tazkirah ni. Dan insya-Allah kita berjumpa lagi. Menjunjung kasih kepada tuanku di atas kesudian mendengar ucapan ini.